Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Kerajaan mempunyai peranan penting dalam menggubal dasar yang jelas dan bersepadu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia penting bagi menarik serta mengekalkan pelabur di Malaysia. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan di bab urus bersama industri juga perlu diterapkan agar dasar dan inisiatif diwujudkan selari dengan keperluan semasa serta masa akan datang. Perkara tersebut antara yang dikongsikan beliau ketika kunjungan hormat Naib Presiden Dasar Global Persatuan Industri Semikonduktor SIA Mary Thornton dan delegasinya hari ini. Selain itu, Perdana Menteri juga memaklumkan mereka sependapat bahawa ekosistem perusahaan kecil dan sederhana yang menyumbang pada rantaian pengeluaran syarikat-syarikat utama dunia perlu sentiasa diberi penekanan dan sokongan. SIA telah menjadi suara industri semikonduktor Amerika Syarikat selama lebih dari 4 dekad. Muhammad Umar Syazuli Muhammad Tahir dan Marzian Muhammad Deli masing-masing dinobatkan Johan Qori dan Qoriah Tilawah Al-Quran dan Hafazan Peringkat Negeri Pulau Pinang 1445 Hijrah tahun 2023. Muhammad Umar Syazuli dan Marzian bawa pulang wang tunai RM4,000, piala pusingan, piala iringan dan pakej menunaikan umrah bernilai RM7,000. Hadiah disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi Abdul Razak dan isterinya Datuk Seri Utama Khadijah Muhammad Nur. Kedua pemenang bakal mewakili Pulau Pinang dalam Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan tahun depan. Perak menggunakan pendekatan bersepadu bagi menarik lebih ramai warga asing untuk melabur, bekerja, belajar dan bersara di bawah program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Langkah tersebut juga berupaya meningkatkan promosi pelaburan, pelancongan dan pendidikan di negeri tersebut. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, berdasarkan rekod e-Tanah dari tahun 2020 hingga kini, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak PTG telah meluluskan 4 permohonan perolehan hartanah daripada peserta MM2H. Ia melibatkan kutipan levi lebih RM50,000. Dalam sesi soal jawab pada persidangan Dewan Undangan Negeri Don Perak, Datuk Seri Sarani berkata, program MM2H diperkenalkan Kerajaan Persekutuan pada tahun 2002. Polis memohon bantuan orang ramai mengesan seorang kanak-kanak lelaki autisma berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang sejak semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, kali terakhir Zain Ryan Abdul Matin berada di rumah beralamat Blok R, Apartmen Idaman, Jalan PJU 10 Palang 1, Damansara Damai, Petaling Jaya pada 12 tengah hari. Beliau dalam kenyataan hari ini berkata polis menerima laporan kehilangannya pada 6.36 petang semalam. Jelas beliau, kanak-kanak lelaki berkenaan dilihat memakai baju kemeja T putih berkola, pelencana Sekolah Kebangsaan Damansara Damai 2, berseluar sukan hitam dan kasut sekolah hitam. Beliau meminta orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai lokasi mangsa supaya tampil ke Balai Polis berhampiran atau menghubungi Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Sedikit perkembangan luar negara, situasi di Gaza semakin buruk setiap jam dengan negara haram Israel bertali arus mengebom wilayah selatan Gaza di sekitar bandar Khan Yunis dan Rafah. Selepas menghancurkan utara Gaza, tentera Zionis menggempur bahagian selatan pula memaksa penduduk melarikan diri. Wakil WHO di Gaza, Richard Peppercorn, berkata jumlah penduduk yang melarikan diri dari tengah dan selatan Gaza terus meningkat. Terdahulu, WHO mengosongkan gudang yang menyimpan bantuan kemanusiaan di Khan Yunis seperti diarahkan Israel. WHO diberitahu kawasan tersebut berkemungkinan besar akan digempur Zionis dalam beberapa hari akan datang. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka.